Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buat bahagian yang kedua. Kita tengok tentang syarhul ayat al-jimalan. Secara ringkas, sebenarnya ada dah sebahagiannya dah disebut tadi. Sekali dengan kita sebut terjemah dengan tafsiran. Jadi kita tengok lagi kok ada apa yang tertinggal. Qad amara Allah, Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam ayat ini li rasulihi wa ibadihil mu'minin, pada rasulnya dan juga hamba-hambanya yang beriman, bithabat, dengan pendirian, tetap pendirian, wad dawam, dan juga berterusan, wal istiqamah, istiqamah alal Islam, istiqamah ke atas Islam, wala tajawazu, dan jangan melampaui amarallah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan melepasi ketetapan yang Allah tetapkan sampai di situ saja. Macam tu, jangan kita lebih, jangan kita lajak. Fa innahu ma yata'maluna min a'mal saghirah kanat aw kabirah. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat sekalian perbuatan, sama ada kecil ataupun besar, dosa kecil ataupun dosa besar, kebaikan sekali lah, yang kecil kebaikan yang besar. Khabir, Allah Ta'ala sangat teliti pengetahuannya, Jalla wa'ala. Wahdaru ya ahlal iman, naklah kamu berhati-hati wahai orang-orang yang beriman, antamilu, cenderung daripada cenderung lah, bahawa kamu cenderung hati kamu bikulubikum kepada ahli syirki, kepada puak-puak kufur, puak-puak syirik, maka kamu akan disentuh, kamu akan menyentuh, kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, fusibakumun nar wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada untuk kamu, bagi kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, min awan yamna'unakum, daripada orang yang boleh tolong kamu, tolong supaya kamu dihalang kena azab Allah SWT. Summa la tunsarun, tak ada siapa-siapa pun kena Allah Ta'ala sahajalah tempat kita bergantung, tempat kita berlindung, dan tidak ada orang lain yang boleh dapat melindungi kita, yang dapat menolong kita. Summa amarallah, kemudian Allah Ta'ala menyuruh bi iqamatis salah, mendirikan salat di, kalau ikut maksudnya tarafain nahar ni di tepi siang. Ada mufassir di kalangan tabi'in menafsirkan bahawa tarafain nahar ni, maknanya tarafain nahar ni di permulaan siang, tepi awal, tepi siang yang pertama, iaitu solat subuh dan zuhur. Kemudian tarafain nahar yang hujung dekat-dekat maghrib, itu dekat malam balik, itu solat asar, itu yang kita sebut tadi ni, wujud aminal lail, ataupun dan sebahagian lah, maknanya daripada malam, maknanya maghrib dan isyak kan. Maghrib isyak tu di awal waktu malam, kemudian malam yang panjang sehinggalah nak sampai balik subuh. Fa inna salawat al-khams, maka sesungguhnya solat yang 5 itu yudhibun as-sayyi'at, akan menghapuskan atau menghilangkan kejahatan yang kita lakukan, daripada solat ke solat, maksudnya daripada subuh ke zuhur, daripada zuhur ke asar, daripada asar ke maghrib, dan maghrib ke isyak. Itu semua antaranya itu adalah mukaffarat, dia menebus, dia menghilangkan, dia menghapuskan di antara dosa, di antara dua waktu tersebut. Dosa-dosa kita, dosa kecil lah, dosa besar kita kena bertaubat. Baik, fa'in, dan sekiranya dia melakukan kebaikan, akan dihapuskan ke dosa as-salifah yang lalu, wa yamhu, dan dia akan memadamkan kesan-kesannya, asaruha wa fi dhalika, dan pada yang demikian itu dia menjadi peringatan, pengajaran siapa yang menginginkan pengajaran ataupun peringatan.
Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ahsanu al-amal, yang melakukan kebaikan dalam amalan dia. Bal yazidul muhsinin, ada lagi pula tambahan kepada orang yang melakukan kebaikan. Baik, itu syarah ayat yang secara ijmal. Kemudian kita tengok sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat. Kita tengok ayat yang ke-114, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. An Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah di sini saya rujuk tengok dalam tafsir Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud qala, sebenarnya dia ada banyak riwayat tentang asbab nuzulil ayat ni, ada sedikit perbezaan. Bagaimanapun tak apalah. Jadi kita nak apa benda untuk takat kita ni, maksudnya sekadarnya lah. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun kata, ya Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana hadha. Kalau ada disebut di sini maksud Arabi Melayui ni, dia terjemahkan alajtu maksudnya mengubati. Tak apalah, mengubati, tapi bila cek balik tengok alajtu ni boleh juga maksud dengan berselisih ataupun dia jumpa, macam itulah. Maknanya datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berselisih seorang perempuan fi aqsal Madinah, di hujung kota, hujung pekan, habis korang kata hujung Madinah, ataupun di tempat yang kita kata orang tak pernah ada lah, ya. Wa inni asabtu minha, dan aku melakukan sesuatu yang tak baik pada dia. Ataupun alajtu ni maksudnya aku dapat memenangi, aku dapat menguasai perempuan itu pun boleh juga tadi ni. Maduna an amassaha fa ana hadha, tanpa saya melakukan jima' dengannya. Yang ni maknanya dia, kalau dalam hadis yang lain ni yang kita sebut tadi ni, cium dan peluk, tidaklah sampai ke jimaknya. Amassaha fa ana hadha, dia sampai takat itu je lah kan. Maknanya peluk dan cium seorang perempuan. Faqdi fiyya ma syi'ta, maka berilah hukuman kepada saya macam mana pun tak apa. Faqala lahu Umar, maka Umar yang ada ketika itu kata kepada dia, laqad sataraka Allahu law satarta nafsak, Allah Ta'ala akan menutupi apa yang kamu lakukan daripada keburukan tersebut sekiranya kamu sendiri yang tutup aib tersebut. Allah Ta'ala tutup aib kamu sekiranya kamu sendiri yang tutup aib kamu. Maknanya tobatlah. Qala, maka qala falam yarud an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'a, tapi Nabi tak kata apa langsung. Maksudnya Nabi tidak ada respon apa pun. Faqama ar-rajul fantalaqa, maka lelaki itu pun berdiri, Rasulullah tak kata apa pun. Jadi lelaki itu pun bangun, fantalaqa, maka dia pun pergilah. Nabi fa'atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu, maka Nabi pun lihat baginda lelaki tersebut. Rasulullah pun panggil lelaki ini, wa tala alaihi hadhihi al-ayah, dan Nabi pun baca ayat ini, wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Maka berkata rajul minal qaum, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, hadha lahu khassa. Seorang lelaki yang kata, yang dengar juga, yang kata, ada riwayat kata lelaki itu sendiri yang kata, adakah itu untuk dia seorang-seorang saja, adakah khusus untuk dia sahaja? Maka bal linnasi kaffah, bahkan untuk semua lah orang, untuk semua orang, bukan untuk dia saja. Ayat ini turun bukan hanya disebabkan dia, tetapi untuk semua orang. Baik, hawirul ayat, disebut itu apa benda yang disebut, diceritakan dalam ayat dalam ni. Al-istiqamah, yang pertama sekali, yang penting sekali yang disebut di sini ialah
al-istiqamah fi ta'atillah. Istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal istiqamata hiya, istiqamah itu ialah luzum ta'atillah, melazimkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berterusan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wahia nizamul umur, ini satu apa nama ni, inilah disebut sebagai orang panggil apa, tertib urusan seperti yang di bawah ni. Kata apa benda yang dikatakan istiqamah itu? Ittiba'ul haqq, mengikuti kebenaran. Maksudnya ikut yang benar, kita ikut. Ada doa, Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan kami kebenaran dan berikan kepada kami supaya kami dapat mengikuti kebenaran tersebut. Wal qiyam bil adl, dan mendirikan keadilan. Waluzum al manhaj al qawim, dan melazimkan diri berterusan menjaga manhaj al qawim, itu maksudnya jalan kebenaran, prinsip kebenaran, kita kata macam tu. Kemudian al-i'tidal ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala aqdan wa qawlan wa fi'lan, kita hendaklah bersederhana dalam ketat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan kita, aqdan secara dari sudut akidahnya, pegangan, sudut perkataan ataupun dari sudut perbuatan. Kemudian antakuna dawaman wa tami'an, hendaklah kamu jadi orang yang sentiasa berterusan, wa tami'an, dan tamak fi sawabillah, tamak kepada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tamak melakukan kebaikan, wa khaifan min iqabih, dan di samping itu juga kita takut Allah Subhanahu wa taala azab kepada kita. Baik, mengazabkan kita, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-istiqamah li mutaba'ati sunnah, hendaklah kita istiqamah mengikut sunnah, ma'at takhalluq, bersama dengan kita berakhlak bi akhlaqil mardiyah, dengan akhlak yang Allah Taala suka, bukan kita mengikuti hawa nafsu dan juga wal ibtida', ikut hawa nafsu lah kata mudahnya, wal ibtida', benda-benda yang ibtida' ni maknanya jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada kebenaran. Kemudian mafhum, kefahaman dari firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Istiqamah, apa dia maksudkan dengan istiqamah? Ya al-mudawamah, berterusan dalam keadaan sentiasa melakukan perbuatan yang patut fa'alahu, yang patut dia lakukan, wartarkuma yang bagi, dan meninggalkan apa yang patut dia tinggalkan, waluzumil manhaj, dan dia melazimkan prinsip-prinsip yang benar, al-manhajul qawim, wa annaha tahqiqan lil ubudiyah, inilah yang dikatakan penghambaan yang sebenarnya, allati hiya al-ghayah, yang menjadi, kita kata, matlamat min khalqil insan, daripada kejadian manusia dan juga jin, wa biha, dan dengannya berhasillah seseorang itu mendapat al-fawz wal falah, kejayaan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulnya dan juga orang yang beriman bil istiqamah, dengan istiqamah pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul ma'asi, dan juga meninggalkan kemaksiatan. Kemudian mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tarkanu ila alladhina zalamu, ayat ini larangan daripada melakukan kezaliman, wa tahdid alaihi, dan membuat satu ancaman dan mengancam ke atas kezaliman tersebut, ancaman kepada kezaliman tersebut. Ayat ini maksudnya dia nak menggambarkan kepada kita larangan melakukan kezaliman dan mengancam kezaliman tersebut, mengancam ke atas kezaliman tersebut. Wa qad ja'anna, sungguh datanglah
larangan anil rukun. Ayat ini didatangkan melarang daripada kita cenderung kepada orang-orang yang zalim, bil mail, dengan kita cenderung kepada kezaliman, kita suka kezaliman, kita redha dengan kezaliman. Wa qala al-mufassirun, kata ahli tafsir, hadhihi al-ayat, ayat ini asalnya untuk zad zara'i, untuk menyekat jalan-jalan kefasadan, kerosakan, ataupun al-mazunah, maknanya kita syak, maknanya kita rasa, kita zan akan berlaku kerosakan, maka kita sekat siap-siap, macam tu dia sebut. Jadi bila kita baca ayat ni, kita faham bahawa ayat ini dia adalah sadus zar'a untuk menyekat daripada kerosakan berlaku, baik supaya kita semua selamat dan kita terhindar daripada kezaliman. Ma yustafadu minal ayat. Ni muka surat yang ke-96. Wujubul istimrar fil imtisal li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Wajib kita istiqamah, tetap pendirian di dalam melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh, melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Wujubul istiqamah, wajib istiqamah ala dinillah, atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, aqidah wa ibadah, dari sudut aqidah, ibadah, hukman, hukum, dan wa adaban, dan adab, namanya seluruhlah, pada seluruh dalam kehidupan kita, tak kira apa pun mesti kita istiqamah dengan Islam. Kemudian yang ketiga, an-nahyu anit-tughyan, larangan melampaui batas, dan juga larangan daripada kita rukun cenderung bias ataupun kita suka kepada kezaliman. Kemudian hurmatul ghulu, haram al-ghulu, melampaui batas, dan juga haram juga melampaui batas lah, ma saddadahu Allah subhanahu wa ta'ala fi syari'atih, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halang untuk kita lakukan. Pengharaman bersikap dengan melampaui batas dan melampaui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam syariatnya. Maka maksudnya di sini hendaklah kita menjaga syariatnya, dan kita diharamkan untuk kita melakukan perbuatan yang melampaui batas. Baik, selesai di situ. Ada disebut di tazkirah, baca sekali lah. Innal Islam huwa sabiluna, sesungguhnya Islam itu adalah jalan kita ilal izzah. Islam inilah untuk kita mendapat izzah, kemuliaan, wal aish al-karim, dan hidup yang mulia. Al-asas min ta'limil Islam, maknanya asas daripada pengajian Islam ini ialah dakwah. Apa yang kita belajar daripada ini adalah dakwah ilal khair, penyeruan kepada kebaikan, dan juga menyuruh kepada ma'ruf, dan melarang daripada kemungkaran. Wat ta'awun al-qa'im 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dengan kebaikan dan takwa. Apabila kita berpegang dengan ini semua, bidzalikal asas, asbahna, kita akan jadi khairul ummah. Asbahna khairul ummah, kita akan jadi sebaik ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada kalangan umat manusia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada tadribat di sini, mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya daripada apa yang kita baca pada hari ini, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang salah dan silap itu daripada diri sendiri yang jahil, yang dhaif. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita.
Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.